Okey, ni daripada Puan Tuti. Tanya Dr. Mariani, bila kita stop produk ni adakah kulit kita ada side effect lain? Contohnya jeragat kembali semula. Okey. Sebenarnya Dermax ni kalau kita stop pun tak ada side effect. Okay. Sebab dia tak ada merosakkan kita punya sel. Actually dia membantu sel kita untuk sihat. So, jadi dia tak ada efek lah. Cumanya mungkin bila kita berhenti dan kita tak gunakan apa-apa skincare, of course lah sebab kulit kita ni dia macam kereta lah, kena servis. So jadi apa-apa pun kita kena servis kan. So kalau kita tak servis dia akan ada keadaan yang tak okey lah. Tapi that one not because of the product lah, bukan sebab dia berhenti produk, tapi dia sebab kita punya skin physiology tu sebenarnya. Macam saya cakap tadi, collagen degradation about 1.5 to 3% every year bila umur dah 30 tahun. So jadi kalau kita tak guna, of course kulit kita naturally akan jadi skin aging lah. So kita tak boleh melawan fitrah. Semua orang akan tua. Kita memang tua tapi kita nak aging beautifully. Bukan nak anti-aging, tak boleh anti-aging pun kan. So kita nak aging beautifully lah. So jadi produk Dermax ni membantulah untuk membaik kulit, bagi nutrisi yang sepatutnya untuk kulit lah. Tapi kalau berhenti tak adalah adverse reaction ke apa. Okay. Kita dah ada 2 pendengar yang menjawab soalan apa tu? Dr. Mariani tadi, Puan Fatin Fatihah Abdullah, BioPro ditubuhkan pada 2016, betul kan? Betul. Dan seorang lagi Puan Tuti Hayati, jawab jawapan yang sama, 2016 Mei 2016. Mei. So nanti betul ni Mei, tadi saya tak sebut pun, tapi dia memang power lah. Google ni. Okey, tak apa, nanti boleh tinggalkan nombor telefon, kita akan hubungi untuk minta alamat lah. So kita boleh terima 2 pemenang lah. So Puan Fatin Fatihah Abdullah dan Puan Tuti Hayati boleh tinggalkan alamat email di ruangan chat untuk nombor phone pastikan betul lah. Ya, kita kontak phone. Tak dapatnya. Untuk pihak Dermax hubungi kemudian nanti. Okey. Ini pun Encik Sailin Lin kata tolong email maklumat yang tadilah tanya pasal agent stokis tu. Dekat chat ni dia akan maintain kan, nanti kita akan contact lah nanti. Okey, ini untuk Encik Sailin tadilah. Kemudian Dr. Siti Nurul Huda tanya, Assalamualaikum Dr. Mariani, saya Dr. Huda dari UMK. Saya berminat nak ikuti bengkel nanti. Boleh, nanti kita akan hubungi. Tinggalkan nombor telefon kat situ. Okey, ini Dr. Siti Puan Faizah. Okey. Puan Faizah ada menolong. Jadi untuk yang berminat nak join seminar di UTM KL pada 19 September boleh WhatsApp nombor ni. Ini saya punya stokis lah. Okey, ada tertera di bawah lah. Okey, Puan Tuti pun kata nak join juga. Okey, silakan. Encik Sailin pun saya ingin mengikuti kursus Dermax pada 19 Mr. Goh Ho Hen tanya, where is the sourcing of mangosteen skin to ensure continuous production? Tadilah kita dah explain, kita ada engage dengan salah satu ladang di Segamat. Okay. So kita ada agreement lah untuk contract farming. Contract farming ya. Okay. So that's the answer for Mr. Ho, contract farming from a farm in Segamat. Yes. Segamat. Okay, Segamat Johor. Okay, Puan Rachel tanya, what would be the most challenging experience that you had to overcome upon launching the product in terms of regulatory or personal experiences? Okay, in terms of regulatory In terms of regulatory itu dari segi sebab produk kita memang berdaftar dengan KKM, so kita follow all procedures lah. So tak ada masalah, and kita punya kilang pun memang certified GMP daripada KKM lah. So memang kita tak ada masalah in terms of regulatory punya side lah. And then kita punya bahan yang digunakan pun semua bahan natural, tak ada bahan kimia yang berbahaya. So then it should be okay lah, we are not against regulatory. And then cuma dari segi personal life, so memang very challenging sebenarnya, very hectic because I'm a mother at the same time as a wife, and then as a lecturer
as academician, lecturer and researcher. And then businesswoman pula tu sekarang ni memang all in one package. So that's why time management is very very important. So that dengan saya berulang jadi KL setiap minggu, hampir setiap minggu, kadang seminggu 2-3 kali. So memang paling penting kita kena ada satu jadual yang membantu kita. So kita kena manage kita punya masa tu dengan betul, dengan baik, supaya kalau ikutkan saya working 24 hours a day and then 7 days a week. So jadi saya pun memang tapi itulah harga yang saya perlu bayar sebenarnya, sebab bukan mudah sebenarnya nak berjaya. Orang kata walaupun belum berjaya sangat lagi, so jadi sangat tough sebenarnya. So jadi alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat supportive. Mereka support saya lah, keluarga saya, suami, anak-anak semua tu. UTM sendiri support, and then saya rasa bila ada support yang banyak dari keseluruhan, kita akan lebih strong. Kita akan jadi lebih bersemangat dan lebih kuat lah. So that's why kadang-kadang bila buat bisnes ni, tipulah kalau tak ada cabaran langsung. Ada waktu kita jatuh, ada waktu kita orang tak tahu pun sebenarnya, tapi kita sentiasa kena positif. Kalau macam kita nak give up, kita nak rasa down dan sebagainya, memang masalah lah. You cannot be entrepreneur. Tak boleh jadi usahawan. Sebab usahawan tu memang sebelum naik tu dah kena cantas beribu kali dah. Banyak benda lah yang kita kena absorb and then think positif. Sebab itu salah satu jalan yang kita pilih sebenarnya. So that's why support daripada sekeliling tu sangat penting. So bila support tu kuat dan kita pun bersemangat, strong, dan kita boleh overcome any problems lah, sama ada dalam kehidupan kita ataupun dalam kita punya business, dalam dunia academician dan sebagainya. Bukan senang nak senang lah. Bukan senang nak senang. Okay. Okay, soalan lagi satu daripada Dr. Mariani. Okay, dah satu dah menang. Okay, satu dah menang. Satu lagi. Okay. Siapa founder? Saya pun tak prepare lagi soalan. Okay. Ini soalan personal lah saya nak tanya, sebab tak ada pun dalam slide presentation tadi. Kalau tahu umur saya berapa dan berapa anak saya? Berapa orang anak saya? Pakat semua pergi Facebook Dr. Mariani ni. So berapa umur Dr. Mariani dan berapa orang anak Dr. Mariani ada sekarang ni? Buat masa sekarang ni selamanya ke? Okay. Umur Dr. Mariani 43 tahun dan anak 3 orang. Okay. Ini ada 2 orang. Cik Mas Ita dan Puan Azlina. Boleh cepatnya. Fan. Okay, terima kasih Cik Mas dan Puan Azlina. Okay, betul. Nanti sila tinggalkan nombor telefon lah. Okay, untuk kita hubungi. Dr. Mariani, saya ada soalan. Okay. Especially orang lelaki yang minat nak menceburi bidang kosmetik ni lah. Kosmetik ni dia sinonim dengan perempuan. Jadi macam mana lelaki nak menceburi bidang kosmetik ni? Dia perlu macam perempuan ke? Ataupun dia perlu kita panggil apa tu Kak Wati? Lelaki yang metrosexual ke? Ataupun boleh macam saya seorang cyclist nak menceburi Okay, kita tak ada masalah pun. Siapa-siapa pun boleh jadi kita punya stockist ataupun agent distributor lah. So jadi kita punya stockist kita pun ramai di kalangan lelaki. Sebab lelaki ni dia lagi berkebolehan ataupun berkemahiran untuk menjual secara online sebenarnya. Sebab tak perlu physical appearance pun sebenarnya. Sebab bila kita jual online, komunikasi kita di alam maya. Kita tak kenal, kita tak tahu pun orang yang kita berurusan tu lelaki ke perempuan. Tapi paling penting package untuk knowledge, untuk
run ads untuk menjual tu kena ada. Tak kisah perempuan atau lelaki. Tapi zaman sekarang ni ramai lelaki yang menjaga penampilan. Apa yang macam Cik Hadi cakap lah, yang metrosexual tu tadi kan. Ramai customer yang beli pun memang lelaki pun ramai. Dia pun pakai BB cushion. So jadi dia orang memang suka. Dia orang memang sangat menjaga penampilan. So dah ramai lelaki yang macam tu. So, jadi tak ada isu pun, tak ada masalah. Cuma mungkin kita tak adalah nampak lelaki pakai baby cushion di public kan. Dia pakai diam-diam. Okay. Jadi tak ada masalah lah siapa-siapa yang nak jadi stockist, nak jadi agent akan diberi kursus lah. Maknanya bukan tak tahu apa jual macam tu, tak adalah. Dia akan bantulah. Okay. Saya nak tanya, untuk menjadi seorang usahawan ni personality macam mana? Ada jenis personality yang sesuai ataupun yang tak sesuai untuk menjadi usahawan? Okay, dia ada orang yang gifted. Dia memang bagilah apa saja pun dia boleh jual. Sebab dia memang sangat berkebolehan dan berkemahiran lah. Itu dia punya expertise. Tapi perkara macam ni kita boleh train, boleh belajar sebenarnya. Contohnya saya sendiri kan, daripada tak boleh buka mulut nak bercakap, nak jual produk pun tak pandai, tapi kita boleh asah, kita boleh train, kita pergi kursus, kita belajar dan sebagainya. So memang tak ada limitation sebenarnya. So sentiasa kena upgrade diri kita dengan ilmu-ilmu keusahawanan, marketing, macam mana nak menjual produk, semua tu boleh develop. Dari segi production, dari segi pembuatan produk, Dr. Mariani mula dengan berapa SKUs? Okay, so at the beginning pada tahun 2014 kita keluar dengan satu produk saja, serum, yang first product. Kemudian 2015 kita keluarkan cleanser, toner dan juga UV cream lah, defining cream. So 4 tu pada tahun 2015. 2016 kita keluar BB cushion. So waktu tu BB cushion ni sangat popular pada masa tu sebab BB cushion ni kita is a Korean technology sebenarnya. So, mungkin ramai yang tak tahu BB cushion ni kena dulu tak ada BB cushion kan. Dia dulu start daripada BB cushion, lepas tu ada CC cushion, lepas tu ada DD cushion, and then sekarang ada EE cushion dah ada kan. Formulation mungkin berbeza-beza dan juga target produk tu berbeza-beza jugalah. Tapi kita tak berubah, kita tetap setia BB cushion je. So kita pada waktu tu BB cushion, cuma formulation kita sentiasa upgrade lah. So jadi BB cushion pada tahun 2016, and then pada tahun 2017 kita start keluar lipstick dan juga perfume. Dan selepas tu 2018 ada loose powder dan juga makeup remover lah. Kita ada juga cleansing cream as a makeup remover. So complete lah package kita. So tahun ni kita ada keluarkan sabun untuk anti-acne soap dan juga hand sanitizer serta disinfectant solution. Perlu banyak SKU ataupun tak semestinya? Tak semestinya. Sebenarnya, tadi lupa pada tahun 2019 kita keluarkan Scar Serum. So, jadi actually kalau ada sedikit kita punya SKU lagi senang nak fokus sebenarnya, lagi mudah nak jual dan target area tu lagi senang lah. So contoh kalau kita jual Scar Serum, so bila kita nak buat iklan lebih mudah sebenarnya sebab kita hanya cerita satu produk saja, fokus. And then bila kita fokus, kita punya target area mestilah mereka yang kulit muka dia ada parut, sebab dia scar kan. So jadi closing tu lebih mudah dan lebih cepat berbanding dengan ada banyak produk kita nak jual. Tapi kita kena tengok juga demand. So kenapa kita bertambah produk kita? Bila kita dah ada customer, regular customer, so dia dah tak nak campur dengan produk lain. Dia nak setia pada Dermax. So that's why dia dah start tanya, Dermax tak ada ni ke, tak ada ni ke semua kan. So jadi kita nak capture juga dengan market daripada mereka. So that's why kita offer full range of kita punya SKU lah. How do you keep yourself updated with the latest trend?
Okay. Yang ni memang kita sentiasa lah, setiap tahun kita ada symposium of cosmetic worldwide punya kosmetik. Kalau kita tengok sekarang ni current trend untuk kosmetik dah pergi kepada contohnya macam produk yang untuk environment punya, untuk anti pollution. So jadi itu current trend of cosmetic. So they are looking for anti pollution cosmetic. Nampak macam something yang weird kan, tapi that is the current trend lah untuk kosmetik. So benda ni memang nak tak nak kita memang kena aware lah. Sebab trend tu berubah-ubah, berbeza-beza. Contoh macam kosmetik sendiri pun pada tahun 1990-an dulu tak ada orang berfikir untuk produk anti-aging ke, whitening ke, tak ada. Semuanya untuk ada kosmetik orang pakai, macam tu je. Tak ada spesifik punya application. More to colour lah. Yes. And then pada tahun 2000 dan ke atas, they are focusing on the anti-aging and whitening product. So selepas pada tu dah pada cell pula, maknanya produk yang boleh regenerate cell dan sebagainya. Kemudian yang latest punya trend, sebelum yang latest ni yang nanoteknologi tu lah. So lebih kepada macam penetration of active ingredient. And then paling latest anti-pollution. So anti-pollution ni, sebab pollution ni boleh menyebabkan kulit kita rosak, kulit kering, tak bermaya, kan, acne problem semua because of the pollution. So they are looking for something yang boleh overcome those kind of problems. Jadi untuk macam Dr. Mariani kata tadi, kita ada more than 10,000 pengusaha kosmetik di Malaysia, tapi kebanyakan buat repackaging, maknanya bawa masuk what was the word you used? For making lah, mixing and packaging. Jadi untuk sesiapa lah yang menggunakan kosmetik tempatan, how do you know whether it's repackaged ataupun this is scientifically researched? Kita kena tengok lah, maknanya kena buat research sikit lah untuk kosmetik, sebab brand ni hari-hari ada, macam cendawan tumbuh kan. So jadi kena tahu siapa founder dia, kena tahu background due diligence due diligence. Kena buat due diligence study kat situ kan. So kena buat research sikit lah. So jangan malas sebab kita nak something yang very good untuk kulit kita. So that's why kita kena buat research sikit. Kena tahulah bahan yang digunakan tu selamat ke tak, halal ke tak. And then dari segi research macam mana, dari segi pengiktirafan macam mana, notified by KKM ataupun tidak dan sebagainya. So jadi benda tu something kita tak boleh lari lah. Tak boleh ambil mudah lah. Tak boleh ambil mudah dan kena peka. Jadi kalau nak tahu on the packaging tu, what is it that we need to look out for? Ingredient, so sini boleh tengok ingredient and then boleh search lah ingredient tu suitable ke tak, berbahaya ke tak, okay ke tak kan. So, jadi penting kalau kita nak beli produk, kita kena tengok kandungan tu, bukan beli because of packaging cantik. Bukan beli because of kita ni, kadang-kadang kita, yelah produk ni kadang-kadang dia package dia influencer tu penting. So kita tak terinfluence dengan packaging dia ataupun dengan founder dia dan sebagainya. Tapi kita kena tahu behind of the product tu. What is the good of the product for yourself lah. Jadi nak kena tengok ingredient, nak kena tengok ada NOT number, ada GMP, halal, all that lah. Jadi kalau ada semua tu, boleh guna dengan tanpa was-was lah. Tapi not necessary pun sebenarnya, sebab kulit kita ni berbeza-beza. Ada orang kadang-kadang dia beli produk yang dah baik, dah perfect pun mungkin tak sesuai juga untuk kulit dia. So tapi sekurang-kurangnya kita dah cuba untuk dapatkan yang terbaik. Tapi kalau tak sesuai juga nak buat macam mana kan. Tapi at least kita ada effort lah untuk outsource yang terbaik lah. Okay, another berapa hadiah ni boleh tadi dah dua kan, empat dah kan. Empat, ya. So saya ada last question lah. Okay, last question. Last question before dah dekat. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir,
ada dua lah tapi dijadikan satu. Okay. Jimat hadiah. Okay. So saya berasal daripada mana dan mendapat pendidikan awal di sekolah mana. Okay, soalan susah tu. Syah tak nak bagi hadiah kan? Tak, mesti ada yang tahu sebab saya selalu cerita dekat dalam saya punya page kan. Saya suka share pasal makanan. So, jadi nasib baik saya tak tanya apa favorite makanan saya. So soalan terakhir kita ni ialah daripada mana Dr. Berani berasal dan mendapat pendidikan awal daripada sekolah mana? Okay, sementara itu ada soalan daripada Puan Rachel. Ditanya, would it be possible to introduce plastic free packaging for cosmetic products? Plastic free packaging. Betul, memang possible. Actually kita punya packaging pun bukan plastik, kita acrylic. So jadi untuk produk yang paling penting adalah kita buat stability study. Okay. Stability study ni ada banyak lah. Physico-chemical stability study, packaging stability study pun penting sebab packaging ni untuk memastikan yang tak ada reaction yang occur in between plastik dengan kita punya produk. So that's why the most stable packaging is glass. Kaca lah. Sebab kaca dia memang tak ada reaction dengan material kat dalam. Tapi kita guna acrylic. Acrylic pun better. Acrylic lebih kurang glass lah, tapi glass yang paling bagus lah sebenarnya. Plastik memang tak sesuai. Sebab plastik ni dia akan ada reaction sebenarnya, especially kalau dia terdedah pada suhu yang panas. Okay. Sebab bila kita buat stability study ni, kita akan buat banyak sangat confirmation untuk pastikan yang produk ni stable dan boleh digunakan dalam jangka masa yang berapa lama. So clear, bila kita come out dengan kosmetik produk ni bukan mudah sebenarnya. So kita kena study semua aspek all rounders to make sure that our product ni memang baguslah dan berkualiti. So that's why kita pilih acrylic. Sebab kalau kita buat stability study tadi tu, kita akan masukkan dalam suhu yang tinggi dan dalam suhu yang sangat rendah, -10. Suhu yang tinggi 50 degree atau 60 degree untuk pastikan yang produk ni stabil ke tak stabil pada suhu yang tinggi dan pada suhu yang rendah, sangat rendah. Okay, jadi kalau stabil then it should be okay. And then kita buat packaging stability tu pun kita nak tengok ada reaction tak in between packaging material dan juga produk tu sendiri. Okay. Kita dah ada seorang yang jawab ni, Puan Nur Hafizah, tempat lahir Sik Kedah. Tapi sekolahnya dia tak tulis kat situ. Alamak. Okay, so dapat hadiah setengah sahaja. Oh ada. Sekolah Kebangsaan Sik 1984-1999. Okay, excellent. Okay, excellent. Dapat hadiah penuh. Sekolah menengah tu betul juga Sekolah menengah Sultan Badishah. Betul. Memang. Sekolah yang saya ni. Kita boleh tengok dekat profile saya. Okay. Kejap, Puan Rachel tanya, what about recyclability of the packaging? Okay, sebenarnya kalau kita guna acrylic ataupun botol tak ada masalah untuk kita recycle lah, gunakan balik. Maknanya dia boleh hantar balik ke kepada untuk kita punya produk tak maknanya kita tak buat recycle lagi lah, tapi untuk material itself recyclable. Okay. So possible lah untuk recycle packaging. Okay, jadi sekarang ada lagi soalan kah dari peserta kita? Okay, saya nak tanya, mungkin tunggu soalan lagi satu. Nak tanya dari segi tadi yang menang tu bagi nombor telefon dah ada. Nanti kita contact. Ya. Dari segi marketing, selalunya berapa persen daripada revenue kita apportion untuk marketing cost? Okay, biasanya marketing cost ni sangat besar kan, sangat besar. Dia tak lari daripada 30%. Memang 30% kita kena allocate lah untuk marketing. Tu paling minimum lah. Okay, jadi kita pun dah nak hampir tamat. Nak pukul 12. Okay, kita janji pukul 12 kita habis. Jadi ada lagi soalan?
Dah tak ada soalan. Okay. Daripada daripada community pun dah tak ada soalan. Cuma cakap terima kasih doktor. Pada Hafizah kata terima kasih doktor dan penganjur. Dia tinggalkan phone number dia tadi. Dan Puan Tuti pun tanya video ni akan save ke? Ya, video ni akan save. Jadi akan automatically hantar kepada Google Drive semua peserta lah. Semua peserta. Jadi sebelum kita bersurai, Puan Tuti kata thank you. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada Dr. Mariani berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dengan semua yang mungkin ada usahawan ingin menjadi usahawan ataupun telah pun menjadi usahawan dan ingin menimba ilmu lah daripada Dr. Mariani. Jadi siapa-siapa yang nak contact Dr. Mariani boleh contact melalui www. Atau saya punya FB lah. Ataupun FB lah. Okay. Jadi sebelum kita bersurai, kita nak sesi bergambar. Okay. Itu Heidi akan buat. Stopkan dulu ini. Okay, jadi mohon semua peserta munculkan diri on camera dan Puan Mariana Rampunggan kata terima kasih ilmu Dr. Mariani. Saya pun ucapkan terima kasih banyak sebab stay tune dengan kita sampai ke akhir program. InsyaAllah jumpa lagi. Kalau ada apa-apa boleh contact saya melalui FB saya lah, Mariani binti Abdul Hamid. Jangan contact melalui personal FB, bukan page. Page pun Mariani Abdul Hamid juga. Saya takut kat situ dia banyak sangat. Dekat personal saya memang actively check everyday. InsyaAllah. Jadi minta kerjasama semua untuk onkan kamera masing-masing. Kalau nak make up dulu boleh ambil 1 minit untuk make up, pakai maskara ke. Ready semua? Sekejap. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, done. Jadi jutaan terima kasihlah pada semua yang hadir pada hari ini bersama-sama dengan Dr. Mariani. InsyaAllah kita jumpa lagi di rancangan yang seterusnya lah pada 23 September. Jadi Assalamualaikum dan kerana special invitation. Thank you so much. Thank you. Assalamualaikum. Thank you.